Okey, soalan nombor 9, vektor. Vektor ni ada beberapa cerita dia. Antaranya kita mesti tahu tentang vektor negatif. Contoh kalau arah ke sana, A ke B positif A. So kalau kita tulis AB adalah positif, maka BA terus negatif. Itu negatif vektor. Yang kedua, kita mesti tahu takrif. Takrif maksudnya kalau kita nak P ke Q, kemungkinan kita boleh kata P R tambah R Q. Takrif ni penting. Senang cerita wajib tulis. Okey, yang ni tengah-tengah ni mesti sama. Destinasi dia adalah P, Q. Okey, itu adalah vektor. Vektor takrifan dia. Okey, so untuk kes ni, kita pun tengok semula cerita ni. Biasa dia akan bagi nisbah. Nisbah ni kita kena tulis ataupun catat dekat kertas soalan. Pindahkan maklumat ni ke kertas jawapan. Kita tukar nisbah ni jadi pecahan. So, kita nampak panjang P sampai R 5. Panjang P sampai R 5. Panjang S sampai R 1. S sampai R 1. So, yang ni sepatutnya 4 saja. P sampai S 4. S sampai R 1. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bagi PQ nisbah PT samakan dengan 3 nisbah 1. Macam tadi kita buat P ke Q, panjang ni 3. Tapi dia bagi panjang yang ini 1. So ni kita cancel ni jadi 2. So nanti kita tahu macam ni. Kalau Q ke T ialah 2/3 Q P. Kalau kita nak Q sampai ke P, dia hanyalah 2 per keseluruhan ni 2/3 daripada Q hingga P. Itu cara bacaan dia. Okay, so dengan kita dapat semua maklumat tu tadi, ni 1, ni 2, yang ni kita buat semula, ni 4, ni 1. Okay, maka dia kata maklumat lain dia ialah yang ni. Kalau P ke R 5X. Kalau P ke R 5 ni mewakili 5X. So kalau 1 mewakili 1X. So sini kita dah boleh ganti. Ini kita gantikan dengan X. Ini kita gantikan dengan 4. X dengan syarat anak panah dia mesti pergi ke depan. Okay, kemudian R ke Q. R ke Q. Yang atas ni 6Y. Dengan anak panah ke atas. Okay, so soalan yang pertama. Soalan ni masa peperiksaan, kita nak pelajar lukis balik gambar rajah ni pada kertas kajang. Supaya semua label yang kita label sekarang ni berada pada kertas kajang, bukan pada kertas soalan. Kertas soalan awak tak hantar nanti untuk SPM batch yang terakhir ni. Okay, so soalan 1. Dia nak Q sampai S. So, plan perjalanan awak nak pergi daripada Q, nak pergi ke S. Okey, awak nak lalu R ke, awak nak lalu P. Okey, kita yang pilih perjalanan tu. Ikut maklumat ni, lengkapnya koordinat R. So, yang lengkap adalah point R. So, kita pilih Q tambah ni S. So, kita memilih QR tambah R S. Okey, Q ke R, vektor dia negatif. Ke bawah, terbalik. Arah dia terbalik. Dan R ke S pun arah dia sepatutnya ke depan dah jadi terbalik. So, kita kena tulis negatif X. Okey, soalan yang kedua. R ke T.
Okey, untuk pergi R ke T. Okey, R ke T, kita nak pergi daripada R, pergi sampai ke T. Macam ni. Okey, so kita kena pilih jugalah. Kita nak lalu mana. Dia hukum segitiga. Kalau kita pilih untuk lalu Q ataupun nak lalu P. Rasanya risikonya sama. So, katakan kita start dengan R, kita habis dengan T. So, katakan kita pilih untuk lalu P. RP tambah PT. So, R ke P negatif. Vektor negatif 5X. Dan P ke T. Kita nampak tadi P ke T adalah 1 per 3 daripada vektor P ke Q. Kita kena buat lagi sekali takrifan tu. Okey, PQ adalah PR tambah RQ. Kita buat lagi negatif 5X tambah 1 per 3 vektor PR. P ke R 5X. R ke Q 6Y. Ikut segitiga tadi ya. Okay, kena selesaikan. 1 per 3 darab 5 nanti dapat 5 per 3X. Tambah 1 per 3 darab 6 nanti dapat 2Y. Okay, so kita ambil kalkulator kira bahagian X ni. So negatif 5 tambah 5 per 3. Negatif 5 tambah 5 per 3. Dapat negatif 10 per 3. So ni adalah R ke T. Okay, so untuk soalan B. Soalan B ni lebih mudah lah sebab kalau kita perhatikan RT ni sama dengan RT ni. QS ni sama dengan QS yang ni. Okay, apa kita buat? Kita hanya salin balik. Okay. So, soalan B. Kita salin balik RU sama dengan HRT. So, kita tulis kat sini H. RT tadi kita masukkan jawapan ni. Negatif 10 per 3X tambah 2Y. Kita buka bracket dia jadi negatif 10 per 3 HX. X ni vektor, so dekat belakang. 2HY. Okay, siap. Kemudian kita buat pula soalan seterusnya, dia kata QU. QU dia kata sama dengan QS. So QS kita tadi, kita ambil balik jawapan yang pertama tadi. Negatif 6Y tolak X. Negatif 6Y tolak X. Ambil balik jawapan A tadi A1. Okay, so negatif 6Y tolak X. Kita buka kat bracket dia jadilah negatif 6K Y tolak K X. Ini adalah QU. Ini adalah RU. Okay, tips dia kat sini. Kalau RU dengan QU ada 1, 2, 3 huruf. Biasanya akan jadi segitiga. So, kita cari segitiga dekat gambar tadi.
Cari yang ada kaitan dengan QU dan tadi kita ada satu lagi apa? QU dan RU. QU dan R. So kita nampak ada segitiga kat sini. So, kita boleh takrifkan segitiga tadi antara QU. Tengok segitiga tadi ada QU. Okay, segitiga dia tadi macam ni. QU sini R. QR. Okay. So kita tengok kita sekarang dah ada QU dengan RU. So kalau kita takrifkan kat sini QU sama dengan, kalau kita nak QU, QR tambah RU. Adakah memudahkan pengiraan kita? Contoh QU sama. Lepas tu tengok RU pun sama. Tak mengubahkan sifat faktor tu So kita cuba ambil yang ni. Kita pun ambil yang ni. Kita tulis QU tadi. Kita tulis negatif 6KY tolak KX. Okay, QR ni tadi kita kena cari. QR tadi kita dah ada. QR adalah negatif 6Y. Sebab dia vektor negatif. Okay, QR tadi vektor negatif. So negatif 6Y. Lepas tu tambah dengan RU tadi. Negatif 10/3HX. Tambah 2HY. Okay, so kalau kita nampak ada 2 ni, kita letak je lah dalam bracket. Sekarang tugas kita ialah ambil semua vektor Y. Vektor Y ada 2. Kita masukkan di dalam satu bracket. Kita letak vektor di kat luar. Vektor X pun kita letak sebagai satu. Tapi dia tak ada pasangan. So tak payah letak bracket. Kat sini tinggal negatif 6 tolak 10/3H. Kita faktorkan dia. Yang ni kita boleh letak simbol tolak. Okay, sorry tersalah ni. Ni bukan 10/3H. Okay, 2H tambah 2H. Okay, kat sini tolak 10/3HX. Sebelah kiri memang tak ada bracket. Okay, so tugas kita adalah compare. Comparekan vektor Y dengan vektor Y. So, kita akan keluarkan negatif 6K. Kita samakan dengan negatif 6 tambah 2H. Okay. So, kita boleh buat persamaan. Dia nampak macam persamaan serentak. Kita cuba buat perpindahan sikit. Okay, ni dapatlah persamaan pertama. Ataupun kita nak bahagi lagi dengan sifir 2. Dia akan jadi 3. H tambah 3K. So, ni persamaan pertama. Okay, ni kita bahagi dengan 2 tadi. Okay, lepas tu persamaan kedua pula. Kita ambil vektor X. Okay, vektor X kita keluarkan dia. Dia adalah negatif K sama dengan negatif 10/3H. So, K sama dengan positif 10/3H. Persamaan kedua. So, kita nampak macam mana nak buat penggantian. Kita ambil nilai 10/3H ni. Dia adalah huruf K. Kita cari K kat sini. Masuk. So, 3 sama dengan H tambah 3 bracket 10/3H. Okay, ni boleh matikan. So, tinggal 3 sama dengan H tambah 10H. 10H tambah H adalah 11H. So, H kita ialah 3/11. Okay, betul. H kita 3/11. So, kita boleh cari nilai K. K kita tadi 10/3H. So, gantikan dengan 3/11.
So, kita nampak ni boleh cancel. Tinggallah K sama dengan 10/11. Okay. So, siap bahagian B tadi. Cuma bahagian C dia ada bagi tahu kat sini dia nak magnitude. Okay, dia nak magnitude PQ. Namanya magnitude. Formula dia ada punca kuasa tu. So, macam mana pun kita mesti dapatkan dulu vektor PQ. Vektor PQ cuba kita check balik kita dah pernah kira ke belum. Kalau belum mungkin vektor PQ tu ni vektor PQ kita pernah kira. So, kita ambil ni. 5x tambah 6y. 5x tambah 6y. Okay, so untuk kira dia punya magnitude PQ sama dengan sekejap. Magnitude PQ kita kira kat bawah ni. PQ sama dengan 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sepatutnya. Ini sepatutnya. Tapi dia ada bagi modulus X mewakili 5, modulus Y mewakili 3. So, kita tak boleh buat inilah. Kita kena buat apa? Kena ganti dulu 5, darab dulu dengan 5, dapat jawapan kuasa 2. Tambah 6, kita darabkan dengan 3 magnitude dia, dapat jawapan kuasa 2. Barulah punca kuasakan jawapan. So, 5 darab 5, dapat jawapan kuasa 2. Tambah 6 darab 3, dapat jawapan kuasa 2. 949. Punca kuasakan jawapan tadi dapat 30.81. Soalan 10A, kita baca maklumat kat sini. Dia ada bagi tahu 15%. 15% dia kata busuk. So, kita terus dapat P sama dengan 15/100. Ambil kalkulator, kalau 15 bahagi 100, kita nak ini 0.15. Kita prefer perpuluhan. Tapi kalau kata 1/3, kalau katalah 1 bahagi 3, kita tak nak 0.333. So, kita tak nak. Tapi untuk kes ni, sikit je number dia. So, kita naklah P. Bila ada P, mesti ada Q. Q ni adalah 1 tolak 0.15. So, kita dapat 0.85. Tapi make sure P dengan Q ni cerita pasal busuk. Okay, P ni busuk, Q ni tak busuk macam tu. Okay, so dia kata ada 10 biji buah. So, ni mestilah N. Sebab soalan ni mesti binomial. Bila binomial, mesti ada formula NCR. P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Kat tepi ni mesti ada P, X sama dengan R. Okay, so soalan dia, first kali tiada buah yang busuk. Busuk. So, tiada. Tiada ni maksudnya kosong. So, kita buat. Kita tulis kat sini.
Kita ada tadi soalan 10. Okay. P kita 0.15, Q kita 0.85, N kita 10. Soalan 1, P X sama dengan 0. Okay, so kita cuba buat ini dulu. 10 C0, 0.15 kuasa 0, 0.85 kuasa 10 tolak 0, 10. So 10 C0 darab 0.15 kuasa 0 darab 0.85 kuasa 10. So 0.1969. Okey. Soalan yang kedua, dia ada kata PX. Kita tengok simbol dia kata apa? Dia kata sekurang-kurangnya 3 biji busuk. Sekurang-kurangnya 3 biji busuk. So, kita pun tulis sini. Sekurang-kurangnya 3 maksudnya 3 termasuk. 4 pun nak juga. Sampai berapa dia nak? Sampai habis buah nangka yang ada dalam stok kita. Stok kita ada 10. So, kita tak larat buat sebanyak sampailah 10. Takkanlah setiap ni kita nak buat benda macam ni. So, kita tak larat. So, kita akan buat reverse. Kalau 3 nak, maksudnya tak nak 2, 1, 0. So, kita ambil jumlah kebarangkalian. Jumlah kebarangkalian sama dengan 1. So, 1 tolak yang tak nak. Tak nak 2. Tak nak 1. Tak nak 0. 0 ni kita dah pernah kira. Nanti kita tak payah kira lagi sekali. Okay, so 1 tolak 10 C2. 0.15 kuasa 2. 0.85 kuasa 10 tolak 2, 8. Tolak lagi. Sepuluh C1 0.15 kuasa 1. 0.85 kuasa 10 tolak 1, 9. Tolak lagi dengan jawapan A kita tadi. 0.1969. Okay, so macam mana nak kira kalkulator? Agak panjang. Kita boleh kira terus sebenarnya. 1 tolak 10 C2 darab 0.15 kuasa 2 darab 0.85 kuasa 8. Okey. Okey, kemudian kita tolak terus dengan 10 C1 darab 0.15 kuasa 1 darab 0.85 kuasa 9. Okey, tolak lagi dengan 0.1969. Okey, so dia dapat 0.1798. 0.1798. Buat pembundaran kat situ. 0.1798. Dia ada bagi kat sini bertabur secara normal. Okay, bila kita nampak je ada perkataan bertabur secara normal. Kat mana kita nampak ini? Kita tahu formula yang dipakai nanti mesti ada formula Z. X tolak min per sisihan piawai. Okay, so kita cari dulu min dan sisihan piawai. Dia bagi kat sini min 50 minit. Dia bagi variance 144 minit. So, kita kenalah tukarkan. Dia bagi kat sini min, okey. 50. Tapi dia bagi
variance ada kuasa 2. Formula tadi tak ada kuasa 2. So, kita ambil punca kuasa iaitu dapat 12. Okay, kat sini dia kata ada 800 orang pelajar. So, ni kemungkinan besar adalah huruf N. Ataupun dalam kes ni kita tak ada N, kita ada N, S. Okay, sebab kalau binomial dia ada NCR. Kalau normal kita ada, kita boleh juga pinjam formula P. A sama dengan N, A per N, S. Sebab tu kita label 800 dengan N, S. Jumlah sampel. Okey, so soalan dia kat sini, cari kebarangkalian P. Pelajar menghabiskan acara selepas 1 jam. Kita tak boleh buat 1, tapi kita kena tukar jadi 60 minit. Tengok min dia tadi guna minit, so kita kena tukar jadi minit. Okay, untuk kes ni kita tengok macam mana cara dia untuk tulis. Okay, so kita akan mulakan penulisan kita dengan nombor 10 P. Sekali kita tulis data kita 50, sisihan P awal kita 12. So, soalan dia ialah soalan pertama. Okey, soalan pertama adalah PX. Starting dia mesti PX lebih besar pada 60 minit. Tukar jadi PZ dengan operasi 60 tolak min bahagi sisihan piawai. So, kita akan dapat 60 tolak 50 bahagi 12. 60 tolak 50 bahagi 12. 5.6 ni ambil dalam perpuluhan 0.8333. 0. Okay, tulis kat sini Z lebih besar daripada 0.8333. Tulis sebanyak 4 angka bererti. Okey, so macam mana kita nak cari? Kita mesti lukis graf dulu. Graf ni graf Z. So, kita tengok paksi dia positif. Paksi positif. Positif. Okay, dan nilai dia adalah 0.8333. Dan kita tengok dia kata lorek ke kanan. So, kita pun lorek ke kanan. Oh, lorek dia kecil saja dan memang boleh kira guna jadual. So, kita tengok jadual kita. Dekat jadual kita ada beberapa benda yang kita kena faham. Contohnya kat sini, jadual yang kita akan dapat masa exam. So, kita kena faham kat sini. Pertama, yang ada dekat bahagian atas ni, semua ni adalah paksi. Yang ada bahagian dalam ni, ini adalah luas. Okay, luas. So, sekarang kita sedang mencari luas. Dan kita diberi paksi. Paksi kita ialah 0.83. Kat sini ada perkataan tolak. 0.833 letak pembaris. Sebaris dengan 0.8. Okay. So, kita akan ambil ni 0.83 ni kat sini. Kemudian 3 ni 8. So, tadi kita dapat yang ni dengan 8. Mana kita nak tolak, kita ambil kalkulator. Kita tekan 2033 tolak 8. So, kita akan dapat 2025. So, jawapan kita ialah 2025. 0.2025. So, ni luas dia bernilai 0.2025. Okey. Ni luas kawasan ni. 0.2025. Okey, settle.
So, untuk soalan seterusnya, dia minta kita cari nilai. Dia kata cari nilai K jika 240 ni 240 orang ni NA menamatkan acara antariksa kurang dari K. NA 240. Okey, sekarang dia nak kurang dari K. So, macam tadilah kita mesti tukar jadi Z. Okay, so apa kita buat? Kita buat soalan yang kedua. Starting dia mestilah P X kurang dari K. Okay, kemudian kita tahu kalau sini ada unknown, sini mesti ada number. Number ni tak boleh besar. Nombor ni mesti perpuluhan. So, 240 kena bahagikan dengan nombor ni mesti perpuluhan. Sebab dia adalah kebarang kalian, mesti kurang dari 1. So, 240 nak bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 800 jumlah pelajar. NA per N S. Okay, so kita pun sedang berusaha nak convertkan X jadi Z. Tadi kita tahu kita punya min ialah 50. Kita punya sesi hampir awal ialah 12. So, kita tekan kalkulator 240 bahagi dengan 800 orang peserta tadi. 0.3. Okay. So, maksud dia kat sini, luas dia adalah 0.3. Ni adalah luas. Okay. So, kita cek dulu. Tadi 800 pelajar. Okay. So, kita tahu kat sini, lepas dia dapat Z, kita mesti lukiskan sedikit graf dia. Dan kita tengok part C ni. Okay, part C ni sama ada part C positif atau part C negatif. Ada risiko. Okey, nilai luas ni luas ni kecil. Kecil sebab kurang daripada 0.5. So, nak lorek tu penentu dia. Dia kata lorek ke kiri. Lorek ke kiri dengan nilai yang kecil, maka garisan kita mestilah dekat garisan negatif. Lorek kiri kecil. Lorek kiri dan kecil luas dia. So, negatif bracket K tolak 50 per 12. Okay. Okay, so apa kita buat? Kita pun tak tahu sebenarnya part C ni nilai dia berapa. Tapi kita tahu luas dia 0.3 ni boleh kira daripada jadual. Sebab dekat jadual kita tengok bahagian dalam ni. Tengok bahagian dalam ni luas. Okey, tengok sini. Ni luas. Luas yang paling besar ialah 0.5. Sekarang kita sedang cari luas 0.3. Tengok sini ni 0.3, 0.3, semua 0.3. Tapi kita sedang cari 0.300. Okay, ni dah bukan. So, ni adalah yang terakhir. So, yang terakhir adalah 0.3015 berada pada 0.5. Okay. So, dia dekat 0.5 dan nombor atas dia 2. Okay. So, kita tak nak nombor 15 ni. Nombor 15 ni kita tak nak sebab kita nak 0.300. So, kita cari dekat bahagian tolak, ada tak yang boleh ditolakkan dengan nombor 15. Kita letak pembaris, mesti ambil dekat baris dia sahaja. Nak tolak 15 tak ada, tapi boleh tolak 14. So, nombor dia ialah, kalau kita nak tolak 14, nombor dia ialah 4. So, kita memilih
0.524 yang cikgu highlight. 0.524. So, kita pindahkan jawapan dia kat tempat tadi. 0.524. Tulis kat sini, nak bagi senang kita tulis kat sini. 0.524. So, kita check sekali lagi. 0.524, betul tak? Okey, betul. 0.524. 524. Okey, so kita boleh ambil kalkulator sekarang dan kira. Okay, cara kira dia ialah mula-mula kita bagikan negatif ni. Kita bagi dekat dia ni. So, dia akan dapat negatif 0.524. Sini tinggal K tolak 50/12. So, kalkulator akan kira negatif 0.524 darab dengan 12. Negatif 0.524 darab 12. Kita dapat jawapan tambah 50. So, kita akan dapat 43.712. 0.712. Okey, so ni adalah K kita. Okey, sekarang kita nak bincangkan soalan 12, iaitu kalau kita baca kat sini. Okay, soalan ni section C dan dia adalah soalan pilihan. Tapi memang kita galakkan pelajar pilih. Sebab soalan ni adalah antara soalan yang paling senang, iaitu nombor indeks. Okay, nombor indeks ni yang pertama kita tengok jadual. Kat jadual ni ada tulis harga indeks. Sepatutnya indeks harga sini. Indeks harga. So, indeks harga ni kita boleh label dia sebagai I. Dan I ni I tahun bila? I ni adalah I tahun yang berkaitan dengan jadual ni. Jadual ni ada tahun 2015 dan 2016. Okay, so bila kita tengok jadual yang ringkas macam ni, maksudnya soalan ni agak mudah lah. Dan kat sini ada dua unknown, iaitu ada X dan ada Y. So, soalannya first mestilah cari X dan Y. Okay, so untuk tajuk ni, kita nak tak nak, first sekali kita tulis formula I. P price tahun 2016, tahun yang the latest. Dan tahun yang terdahulu. Untuk P not, kita gantikan dengan P 15. Mesti ada darab dengan 100. Okey, untuk dapatkan Y. Y ni duduk pada simbol I. So, kita gantikan nombor dia dengan Y. Pada tahun 2016, harganya RM66 bahagi RM55 darab 100. Ambil kalkulator dan kira. 66 bahagi 55 darab 100. Dapat 120. Okey, semula 66 bahagi 55. Okey, darab 100. Okey, betul, 120. So, settle. Macam mana pula kita nak cari untuk X? Okey, X ni duduk pada harga. So, kita ambil yang 150 ni, dudukkan bahagian I. Sebaris dengan I ni, kita letakkan 150. So, 150. Pada tahun 2016, X, 2015, 40, darab 100. Okey, ambil kalkulator dan kira. Cara kira dia ialah ni naik atas, jadi darab. Yang ni pindah jadi bahagi. So, kita tekan kalkulator 150 darab 40 bahagi 100. Kita dapat 60. So, X kita nilainya 60. Kita boleh juga setting kalkulator kita dengan persamaan. Okey. Per 40 darab 100. Kita tekan shift calculate.
akan sama dengan. Okey, lepas kita dah setting dia punya formula, kita tekan shift, calculate. Kemudian kita tekan butang sama dengan yang warna hitam. So, dia akan tolong kirakan untuk kita. Okey. So, settle untuk soalan A. Ini adalah soalan A. Soalan B, dia kata kat situ, kita baca kat sini, dia ada bagi sesuatu. Ini kita panggil, nampak je ratio. Maka kita katakan dia sama dengan W. W ni mewakili weight. Untuk pemberat dalam cerita nombor indeks ni ada macam-macam. Kadang-kadang kita nampak dia bagi W dia, kadang-kadang dia bagi carta bar. Kadang-kadang dia bagi kita carta pi. Kadang-kadang dia bagi kat kita peratus. Ada juga dia bagi dalam bentuk ratio nisbah. Ada juga dia bagi kat dalam jadual. So, kita tengok apa yang maklumat yang dibagi. So, untuk kes ni dia bagi dalam bentuk jadual. So, dia bagi dalam bentuk nisbah. 25Z ni dah mewakili PQ dan R. So, kita boleh transfer sini 25 dan Z. So, kita tahu formula dia nanti untuk I bar. Untuk soalan B, yang berkaitan dengan indeks gubahan ialah jumlahkan I darab W bagi jumlah W. Seperti kita kira min dalam statistik. Cuma dekat sini I ni mewakili indeks harga, W mewakili pemberat. So, kita tengok kat jadual, kita boleh darab macam ni. Tapi jangan ambil shortcut, kita mesti tulis lengkap. Yang mana kita tulis Y darab 2. Tapi tadi Y ni kita dah tahu jawapan. So, kita padam dan gantikan jawapan Y tadi. Y tadi 100, 120 darab 2. Tambah. Okey, 150. 150 darab 5 tambah 125 darab Z. Okey, dan dia nak cari nilai Z kat situ. Okey, kemudian bahagi dengan berapa? Bahagi dengan pemberat tadi 2 tambah 5 tambah Z. So, kalau kat sini ada unknown, bermaksud kat sini mesti ada jawapan. So, kita baca kat soalan tadi, kita mesti akan nampak jawapan. Okey. Kita baca kat sini dia kata nilai Z, cari nilai Z jika indeks gubahan. Okey, 136.5 ni adalah I bar. Okey, so gantikan semula kat sini. .5. So, dekat tanda soal ni padam, gantikan dengan 136.5. Okey, so kita boleh kira dengan cara sini 136.5 darab ni naik atas jadi 7 tambah Z. Okey, yang bahagian ni, yang ni kita ambil kalkulator kira 120 darab 2 tambah 150 darab 5 dapat 990 tambah 125Z. Yang ada unknown tak boleh libatkan. Kemudian ni kena darab masuk. So, ambil kalkulator 136.5 darab 7. Okay, ni dapat 955.5. 955.5. Okey, tambah 136.5Z. Sama dengan 990 tambah 125Z. Okey, sekarang kita berminat nak pindahkan ni ke sini. So, 136.5Z tolak 125Z samakan dengan 990 tolak 955.5.
Okay, so kita ambil kalkulator, tekan 136.5 tolak 125. Okay, ni point dia 11.5. Okay, 990 tolak 955.5 dapat 34.5. Kita kena ingat Z ni mesti integer positif. Sebab ni sebah. Tak boleh jadi pecahan Okay, so Z kita ialah 34.5 bahagi dengan 11.5. Okay, cun dapat 3. So, inilah nilai Z kita. Okay. So, soalan B dia dah settle. Tengok pula soalan seterusnya. Dia mesti ada B1, ada B2. So, ni tadi B1. Okay, so untuk B2. Okay, untuk B2. Kita tengok kat sini dia ada bagi. Cari, dia dalam soalan B juga. Cuma dia berkait lah ni. Cari jumlah jualan. Maksudnya dia nak RM. Dia nak RM. Bagi tahun 2016. Jika 2015 ialah. Okay, fokus ke ialah ni. Okay, so jika pasal duit je kita pakai terus formula. Okay, I sama dengan P1 per P0 darab 100. Kalau melibatkan duit je pakai formula ni. Dan formula dia adalah tahun 2016. P0 ni gantikan dengan 2015. Okay, I tadi kita nak guna I mana? I ni. Item mana? Item yang dalam jadual ke? PQR ke? Ataupun nak guna yang mana? So, untuk kes ni dia berkait dengan soalan B1. So, kita guna I. Kita guna I bar. So, I bar adalah 136.5. So, samakan dengan, dia bagi tadi P 2015 ialah 4,800. Okay, isi kat bawah ni. Okay, bermaksud yang kita nak cari sekarang ialah P 2016. Okay. So, kita ambil kalkulator. Cara kira dia 136.5 darab 4,800 bahagi 100. So, 6552. Okay, so kita nak tulis apa kat bahagian kosong ni? So, kita tulis sahaja formula dia P 2016. So, P 2016 bermaksud P ni price. Maksud harga pada tahun 2016 ialah RM6552. Boleh je nak tulis RM6552. Betul. Betul. Tapi siapa yang saja-saja menulis USD 6552. Okay, automatically jawapan dia mestilah salah. Sebab USD ni ada pertukaran wang So tak boleh. Kita mesti ikut unit yang sama. Nak selamat, kita tak perlu letak unit. Okay, so soalan C. Okay, soalan C ni biasanya mesti melibatkan 3 tahun. Okay, so kita baca dulu. Okay, so daripada bacaan kita, dia kata kat sini. Tahun, dia fokus barang R sahaja. Okay. Okay, bagi menjawab soalan C. Soalan C dia ada sebut pasal item R sahaja. So, item R kat sini, kita kena refer nanti dalam jadual. Kemudian, dia ada bagi tahun yang baru iaitu tahun 2014. So, kita boleh start guna BB kita. BB kita macam ni. Kan? Okay, cuma yang tengah tu kita tak letak lagi. Kita letakkan tahun paling kecil 2014. Tahun ni paling kecil 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Kat bibir atas ni kita darab, kat bibir bawah ni kita bahagi dengan 100. Okay, mungkin lain cikgu lain cara, tapi ni cara yang selalu cikgu gunalah.
So kalau kita nak cross bibir kita kat sini, kita cross kat sini, kita akan dapat jawapan. Jawapan ni maksudnya untuk siapa? Jawapan ni untuk 14 dengan 16. So kita baca kat sini cerita dia. Dia kata kalau yang dia bagi tahu 16 dengan 14 ialah 150. 16, 14 ialah 150. Tengok sini. 16 dengan 14 ialah 150. Sebab tadi cikgu dah kata yang dia cross ke sini, itu adalah jawapan. Okey, dalam jadual kita tadi, atas ni yang atas ni, bibir atas ni memang daripada jadual. Yang ni memang daripada jadual. Jadual, awak fokus huruf R sahaja. So, kita pun pergi balik kat jadual. Jadual kita kalau R, 125. So, kita ganti kat sini. Gantikan dengan 125. So, yang ni mestilah akan menjadi tanda soal. Tak percaya, kita baca soalan dia. Mestilah soalannya nak 2015 dengan 2014 ni. 14 dengan 15. Okey, so cara dia kita mesti tulis kat dalam bahagian jawapan kita. Kalau tadi dah ada X dengan Y, kita boleh letak huruf lain lah. Contohnya kita letak huruf K. K darab 125 bahagi dengan 100. Jawapannya ialah 150. Okey, so K kita bernilai 150 darab 100 bahagi 125. So K kita ialah 120. So K kita ialah harga tahun. Harga kita adalah indeks harga. Tukarkan P ni. Kita rajin, kita boleh tulis mula indeks harga tahun 15 berasaskan 14 ialah 120. Okey, settle soalan 12. Okey, bagi soalan yang ke-15. Soalan yang ke-15. Okey. Kita tengok dekat sini. Soalan dia juga duduk dalam bahagian C. Soalan dia melibatkan, kita nampak je ketak samaan ni, kita tahulah ni mesti pengaturcaraan linear. Bagi murid yang pilih pengaturcaraan linear ataupun penyelesaian segitiga ataupun gerakan pada garis lurus. Okay, soalan ni pun agak senang. Kita pastikan X dengan Y ni kita declare dulu. X dan Y. X adalah pil X adalah pil P dan Y adalah pil Q. Okay, so nanti dia akan bagi beberapa ketak samaan yang mana syarat dia mestilah, katakan yang pertama, soalan A. Syarat dia mesti, dia kata tulis 3 ketak samaan untuk syarat-syarat yang berikut. Ada 2 saja kat sini, tapi dia nak 3. Okey, so kita ambil dekat persamaan yang pertama. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 80 mg tapi tidak lebih daripada 120 mg vitamin A. So kita fokus kat sini, kat vitamin A dia dah ada X dengan Y kat sini. X ni Y. So kita pun tulis 12 X tambah 16 Y sekurang-kurangnya 80. Macam ni kurang. Kalau ada perkataan se kat sini, kita ubah jadi lebih besar. Okey, kemudian
Tapi dia kata dia mesti sekurang-kurangnya 80. Tapi dia tak boleh lebih. Okay, dia tak boleh lebih daripada 120. So, persamaan yang sama, cuma tak boleh lebih daripada 120. Okay, so kita dah dapat dua ketaksamaan kat sini. Dan ketaksamaan yang seterusnya untuk kes yang kedua, dia kata jumlah maksimum. Maksimum ni maksudnya tak boleh lebih. Paling banyak. Okay, so vitamin B kat sini. Ada 25X tambah 15Y tak boleh lebih daripada 150. Okay, kalau kita dapati kat sini, semua number-number ni ada sifir. Sifir berapa? Mungkin sifir 4. Mungkin sifir 4 lah kan. So, kita boleh kecilkan ataupun boleh tak nak kecilkan. So, kita tak kecilkan, dia jadi... Kecilkan dia jadi macam ni je lah. Kita biar saja jawapan tu dalam keadaan macam itu. Okey, soalan kedua mesti dia akan suruh lukis graf. Okey, untuk buat graf, semua yang melibatkan X dan Y mesti ada jadual. Mesti bina jadual. Jadual ringkas sahaja. Okey, contoh jadual ringkas ialah macam ni. Ada X, ada Y dan ada 4. 4 ni bermaksud 2 koordinat. Untuk tahu berapa nilai yang kita nak ni, kita kena tengok dulu julat yang dia bagi kat sini. Okey, ada tak dia bagi skala? Okey, kalau dia ada bagi skala, kita gunakan skala yang dia beri. Dia kata gunakan graf dan lorekkan rantau. So, tak ada skala. So, kita letak saja sebarang number. Katakan number yang paling senang ialah number kosong. Number kosong. So, untuk yang ketaksamaan yang pertama, okey, kalau 12X tambah 16Y, kita samakan dengan 80. So, kalau X ni kosong, kita gantikan dengan kosong. Bermaksud 16Y sama dengan 80. Y sama dengan 80 bahagi 16. So, dapat 5. So, Y akan dapat 5. So, kita masukkan dekat jadual 5. Okay, untuk dapatkan jadual ni, untuk dapatkan dia punya number dalam jadual ni, kita kena banyak kali try and error lah. Kalau number ni agak susah, contohnya 12X tambah 16Y, kita samakan dengan 80. Ini 12X tambah 16Y, kita samakan dengan 120. Memang agak susah sikit kita nak buat penggantian. Contohnya, kita tengok yang ni. Okay, untuk cikgu highlight yang first tu, cikgu gantikan 12 darab kosong. Kemudian dapat kosong. So, 80 akan bahagi dengan 16. Akan dapat 5. So, cikgu pun isi kalau X kosong, Y 5. So, kat sini, X ni kosong. Okay, macam ni. So, ni dah tak ada. Kosong. So, nanti 80 bahagi 16. 80 bahagi 16 dapat 5. Cuma untuk yang kedua ni, nak dapatkan ni memang susah sikit sebab bila kita gantikan apa-apa number kat sini, contoh kita gantikan dengan nombor 2. Contoh kita gantikan dengan 12 darab 2. So, kita buat kiraan 12 darab 2 sama dengan 24. 80 tolak dengan 24 dapat 56. 56 bahagi dengan 16 dapat perpuluhan. Okey, so dapat Y nanti dapat 3.5. Kalau kita rasa 3.5 ni senang nak plot, kita boleh ambil. Okey, tapi kalau susah, kita cuba cari sampai dapat nombor integer. Okey, sama juga dengan kes yang ni dan
yang seterusnya. Ini adalah berdasarkan try and error. Kita boleh cuba-cuba ganti apa-apa nombor yang ada pada paksi X dan paksi Y. Okey, so kita pun cuba bina jadual. Yang mana kita tengok paksi X dalam skala kita ada sampai nombor 10. Paling besar. Paksi Y pula. Ni paksi X paling besar nombor 10. Paksi Y paling besar pun nombor 10. Okey, so kita plot ikut turn. Contohnya yang first kita plotkan 05 dengan 42. Kita dah plot je, kita terus buat satu garis. Garis ni bucu. Okay, make sure bucu. Okay, so kita pun. Okay, stop. So, lepas kita dah buat garis, kita bagi nama dia siap-siap. Yang ni nama dia adalah Y. Sorry, nama dia adalah 12. X tambah 16. Y sama dengan 80. Okay, sekarang kita nak buat garis untuk yang ni pula. Okay, so 10 kosong. Kat sini 10 kosong yang warna biru. 6, 3, 6 dengan 3. 1, 2, 3. Okay, kita jadikan dia satu garis lurus. Kemudian bagi nama dia 12 X tambah 16 Y sama dengan 120. Okay, dan yang terakhir kita plotkan 0, 10 dan 6 kosong. Kita letakkan pembaris 0, 10, 6 kosong. 0, 10, 6 kosong. Okay, tarikkan garis dia. Okay, dan bagi nama dia 25X tambah 15Y. So, sekarang kita nak tahu kawasan berlorek, kita tengok dia punya lorek mesti tengok Y positif sebelah kiri. Okey, so tengok tadi yang ini, tadi simbol yang pertama lebih besar. Yang ni tadi untuk yang kes yang pertama ni simbol dia mestilah lebih besar. So lorek kanan. Cari persamaan dia, yang ni lorek kanan ataupun lorek atas. Lorek atas. Okey, kemudian yang kedua, kurang dan sama, lorek bawah. Lorek bawah 120 tadi yang biru ni, kurang dan sama lorek bawah. Dia ada 2 partition sahaja. Dan yang ketiga tadi, kurang dan sama lorek bawah juga. Color hitam tadi, dia suruh kita lorek bawah. Ini ada 3 partition. Okey, pertembungan antara 3 garis ataupun 3 anak panah tadi, merah, biru, hitam adalah kawasan yang ditarifkan. Okey, so yang ini dah melayakkan kita dapatkan cukup 3 markah. Okey. Untuk soalan C, dia kata cari pil Q jika pil P sama dengan 2. Dia nak julat. So, kita ambil pembaris. Kita letak dekat nombor 2 pada paksi X. Sebab pil P tadi adalah huruf X. Kita buat satu garis memanjang. Boleh buat putus-putus.
Okay, kemudian kita tengok ada berapa tempat dia sentuh pada garis hijau tadi. Okay, dia ada sentuh pada 2 tempat. Yang pertama yang ni, yang kedua kat sini. So kita tengok sini nilainya 3.5. Dan dia adalah pil. So pil tak boleh 3.5, separuh-separuh. So kita pun letak kat sini, julat nilai Y ialah di antara ambil 4 hingga tadi 6. Okay, itu jawapan untuk C. Dan soalan C2. C2 dia kata kalau harga pil P 5 sen, harga pil Q 6 sen. Cari bilangan setiap jenis pil yang harus dimakan dengan kos minimum. Okay, so pil P 5 sen, 5X. Pil Q 6 sen, so 6Y. So dia nak huruf K ni. K ni yang kita kena cari. So dia kata nak dengan kos minimum. So kita pun buat kat sini. Kita tengok ada berapa koordinat yang ada pada graf kita. Graf kita ada berapa koordinat? Koordinat dalam kawasan berlorek. So kita tengok sini 1, 2, 3, 4. So setiap koordinat cuba kita masukkan dia punya number. Contohnya kat sini number dia adalah 0 dengan 7.5. Okay, kalau kat sini number dia 0 dan 5. Labelkan kat sini, label dia 4, 2. Okay. Sebab apa 4, 2? Sebab dia tak boleh dilabelkan dengan nombor yang tak tepat. Maksudnya nombor yang perpuluhan ni tak boleh sebab sini 6. Tapi sini belum lagi sampai 6. So kita kena ambil yang paling dekat sini. So kita ambil koordinat ni 4, 2. Koordinat yang kita ada 4. So kita hanya perlu buat kiraan untuk 2 koordinat sahaja, iaitu 26 dan 42. Kenapa? Sebab Mira tadi dia perlu makan setiap pil tu setiap hari. So dia tak boleh ambil 05. 05 tak boleh sebab nanti 0 ni macam dia tak makan pil tu. Sama juga dengan 0.5 ataupun 07. Okay, so kita hanya teruskan pengiraan untuk 26 atau 42. So untuk buktikan yang mana nilai duit yang paling sikit, kita buat sedikit pengiraan. Contohnya sini 5X tambah 6 Y sama dengan, kita masukkan nombor X kita 2, sini 6. Ini koordinat ni ya. So kita kira, kita akan dapat 6 dan 6, 36 tambah 10, 46 sen. Manakala kalau kita kira untuk 42 pula, kita kira 5 darab X tambah 6 darab Y, kita dapat berapa? Kita gantikan 4 dan 2. 20 tambah 12 kita dapat 32 sen. Maka Mira sepatutnya makan pil P sebanyak 4 dan pil Q sebanyak 2. Ini soalan dia. Dia nak tahu berapa pil yang patut dia makan untuk minimumkan kos.